sebagaimana yang telah dijadikan secara fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai fitrah insani. Fitrah insani, dan dalam perbahasan ilmu antaranya disebut oleh Imam Ghazali, Imam Ibn Khaldun dan sebagainya, bahawa manusia ini sebenarnya mengandungi beberapa macam fitrah dalam diri dia. Dia ada fitrah insani dan dia ada juga fitrah yang dipanggil malaki ataupun fitrah malaikat dalam diri dia, tetapi tak banyak sikit. Cuma yang tak nak disuburkan dalam diri kita adalah fitrah hayawaniyah. Yang tu kita tak nak. Fitrah hayawaniyah ataupun sifat-sifat kehaiwanan yang mungkin ada di dalam manusia sikit tapi tak nak disuburkan yang tu. Kita nak suburkan fitrah insaniyah kita, fitrah kemanusiaan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak cari siapa diri kita, dan bukanlah saya yang nak bercakap pada malam ini, saya tukang tanya dia. Yang tu yang saya paling seronok sekali sebenarnya. Tukang tanya dia. Jadi kita tukang tanya ni banyak dah benda boleh tanya. Macam sedap tu. Tapi macam mana pun tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak kenal diri kita siapa. Sebab bila orang tak kenal, orang akan menganggap ataupun diri kita sendiri, bila kita tak kenal diri kita, kita akan ada satu sikap prejudis terhadap diri kita sendiri. Kita akan rasa asing kepada diri kita. Sebab di awal penciptaan manusia, tatkala Allah Subhanahu wa taala menuturkan bicara kepada para malaikat dalam satu ayat yang sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menutur bicara kepada malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan atas muka bumi ini khalifah. Waktu itu first impression malaikat bukan untuk suuzan kepada manusia, tetapi kerana tidak kenal diri manusia itu siapa, maka dia katakan manusia ini suka tumpah darah, merosakkan dan sebagainya. Tatkala mereka kenal manusia dan Allah mengajar Nabi Allah Adam AS untuk bahasa-bahasa nama-nama dan ajar kepadanya ilmu yang menjadi teras kepada akal dan juga hati manusia ini, maka barulah malaikat ini akur bahawasanya ada hikmah di sebalik penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia. Maka dengan itu saya nak minta kepada Ustaz Syed kita, InsyaAllah dalam gambar-gambar paling banyak dia gambar paling handsome sekali. Sebab saya ni kamu boleh bukan dia itulah. Jadi Alhamdulillah, saya minta Ustaz, kita nak tajuk kita pada ni, who am I? Kita nak cari siapa diri kita. Disebut kita ni Allah, disebut kita ni khalifah, disebut kita ni sebagai pengabdi kepada Allah. Jadi macam mana kita nak cari balik dan kita nak faham maksud pencarian makna sebenar dalam diri kita. Who am I, Ustaz? Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi Fadil Ustaz Husni, dihormati Syam, Musi dan jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masa awal-awal sampai tadi, saya dapat satu berita sedih, kehilangan projektor surau tengah hari ni. Subhanallah, cabaran yang terpaksa dihadapi. Masuk surau, tengok kapet warna biru, hari itu warna kuning. Ni kapet kena curi kat tu. Ke nak masuk? Sebab itu program terakhir saya baru ni warna kuning, kapet baru. Tak tahulah cerita tu. Apapun, Alhamdulillah, saya rasa sangat bersemangat dan sangat seronok pada malam ni, kerana rasa-rasanya yang kat bahagian depan ni mungkin dalam 70% sahabat-sahabat yang bahaya usia lebih kurang kami je, remaja macam kami semua kat depan ni kan. Jadi Alhamdulillah kan, suatu petanda bahawa inilah suasana di peringkat dakwah Rasulullah SAW yang bersama mendukung Islam. Ada di kalangan orang muda, ada di kalangan ibu-ibu, ada di kalangan orang yang berusia. Keseimbangan yang wujud inilah yang membawa Islam begitu kuat apabila Rasulullah SAW berhijrah. Dan kita masing-masing ada peranan kita masing-masing. Berkenaan dengan tajuk Who am I? Jawapan dia senang je, semua boleh jawab. Semua tahu jawapan saya adalah hamba
hamba Allah. Semua orang tahu jawapan. Semua tahu jawapan. Saya adalah hamba Allah. Tapi ramai yang tak tersedar yang dia tu hamba Allah. Tahu. Dia tahu jawapan, senang je. Kita hamba Allah lah. Tak. Tahu. Tapi selalu terlupa. Sebagaimana bila dia tanya, tahu tak awak tu suami orang? Tahu tak? Tahu, tapi selalu lupa dia tu suami orang. Kan? Macam bujang lagi je. Kan? Dia terlupa yang dia tu ayah orang. Dia tahu dia ni ayah, tapi ada kala ni dia tindak macam tak ada anak, macam tak ada isteri. Nak tipu duit orang, nak terima rasuah waktu kerja, macam tak ada anak. Yang dia bawa balik makan minum tu macam untuk perut dia seorang saja. Jadi perkara yang penting, kita Islam sebenarnya, ada ulama menyebut bahawa Islam ni apa maksud dia? Islam menjawab persoalan. 3 soalan. Dari mana kita? Maksudnya penciptaan kita ni dari mana? Untuk apa kita ada di dunia ni? Untuk apa? Dan ke mana kita selepas kita mati nanti? Ada ulama yang menafsirkan, dia kata nak tahu takrif Islam menjawab 3 persoalan. Dan agama lain yang dianggap agama yang ada kat muka bumi ni tidak dapat menjawab ketiga-tiga soalan ini dengan tepat dan memuaskan hati manusia. Hanya dalam Islam ada jawapan yang lengkap. Dari mana kita bahkan Islam cerita proses penciptaan kita sendiri sebagai manusia. Ya, tujuan kita berada di muka bumi ini, 2 tujuan penting yang disebut oleh Ustaz Husni tadi, untuk beribadat kepada Allah, untuk jadi khalifah, untuk memikul amanah di atas muka bumi ini. Yang selalu kita dengar ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala kata, aku tak cipta manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Yang saya nak highlight malam ni, ibadat tu apa? Apa makna ibadat? Apa contoh ibadat? Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau sebut ibadat, apa maksud dia? Contoh dia? Contoh ibadat? Salat. Lagi? Zikir. Lagi? Puasa. Willy.